Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kita dalam podcast istimewa, podcast khas sempena dengan PRN atau Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 2025. Dan pilihan raya, saya kira pilihan raya yang paling mencabar, yang paling sengit, yang paling penuh liku-likunya, yang paling kritikal, yang paling dinamik yang akan berlaku di Sabah. Sejarah tercipta. 569 calon bertanding, 96 calon bertanding dalam PRN kali ini, melibatkan lebih 20 parti dan juga pertembungan. Tidak ada pertembungan dua penjuru, paling sikit 4 penjuru di 2 kerusi, selebihnya 5 penjuru dan sampai 14 penjuru, tuan-tuan. Dan saya kira ini pilihan raya yang paling unik kerana pada kali ini juga Sabah bebas daripada budaya lompat parti, yang mana sebelum ini menjadi satu isu besar di Sabah apabila kerajaan pernah tumbang 2 kali di Sabah. Pertamanya tumbang selepas 2 minggu, keduanya tumbang selepas 2 tahun kerana budaya lompat parti di Sabah. Tapi kali ini dengan undang-undang anti lompat parti yang baru diperkenalkan, insya-Allah politik ataupun kerajaan Sabah akan lebih stabil. Tapi tuan-tuan, saya mulakan dengan isu ataupun dengan sentimen ataupun dengan peristiwa 14 penjuru di Sabah. Sebelum ini PRN 2020 hanya 10 penjuru yang berlaku ketika itu di Dun Bengkokau. Kali ini di Dun N44, Dun Tulit, yang mana 14 penjuru berlaku di sini, tuan-tuan. Dan hari ini saya memilih seorang calon daripada 14 tu. Saya pilih seorang calon yang saya kira penuh wibawanya, seorang bekas guru sekolah, seorang bekas cikgu sekolah, dan rekodnya juga amat baik, memiliki 3 kelulusan dalam pendidikan, dan juga seorang yang aktif dalam NGO, terlibat aktif dalam NGO, pernah berkhidmat lebih 2 dekad dalam bidang perguruan. Dan pada hari ini saya bersama dengan saya, Datin Rufina. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam. Sihat, Datin? Alhamdulillah. Kebetulan saya baru sampai ke sini. Saya ni jauh, Datin, tadi tinggal di KK. Okay. Tapi bila dapat assignment ke Keningau, masya-Allah, rupanya jauh. Terima kasih bagi ruang ini. Ya, Datin orang pertama yang kita pilih untuk kita tembual dalam podcast ni kerana ada faktor-faktor istimewa, faktor 14 penjuru antaranya. Macam Datin perasaan tercalon kali pertama? Dan saya lupa tadi nak maklumkan, Dun Tulit ialah Dun baru. Ya. Diperkenalkan pada PRN 2020. Betul, pertama kali. Ya. Jadi rekodnya untuk Dun Tulit ni bukanlah, maksudnya tidak begitu bersejarah lagi lah. Tidak ada parti yang dominan yang boleh kata confirm ini kubu kuat aku, tak ada. Betul. Dan Datin terpilih untuk kali ini. So apa rasanya? Okey, saya rasa terharu dan sangat gembira apabila dicalonkan oleh Presiden kami sendiri sebagai calon Pakatan Harapan untuk bertanding di Dun Tulit. Jadi saya sangat terharulah untuk mewakili Pakatan Harapan di Dun Tulit. Datin, tadi saya mukadimahkan Datin lebih 20 tahun, 2 dekad sebagai seorang guru. Apa yang menjadi turning point? Apa yang buatkan Datin tiba-tiba daripada seorang pendidik masuk dalam arena politik? Ya, betul. Okey, pengalaman seorang guru ini saya sudah melebihi 20 lebih tahun, dan pertama pengalaman saya berkhidmat di kawasan pedalaman. Di situ saya nampak kehidupan wanita-wanita kita, anak-anak pelajar kita. Jadi adalah kita punya perasaan untuk membantu sedikit kita punya orang sendirilah, orang Sabah sendiri. Tapi dalam masa itu kita tahu kita memang orang bilang macam tiada wawasan lah, tiada wawasan kita sebagai seorang guru untuk membantu mereka. Jadi sebelum saya datang ke bidang politik ini, saya ada satu NGO, dan ini saya fikir adalah saya punya jambatan untuk membantu wanita-wanita ataupun pelajar-pelajar di luar sana, di kawasan pedalaman. Tempat saya ini memang kawasan pedalaman, di Pensiangan. Ya. Dan Nabawan adalah tempat kelahiran saya. Dan Nabawan? Nabawan tempat kelahiran saya. Di situlah saya membesar dan belajar sekolah rendah, sekolah menengah,
dan menjadi guru pertama, guru sandaran adalah di sekolah SK Saliran yang orang bilang di hujung Sabah. Di mana? Di hujung Sabah, SK Saliran di Sempadan, Kalimantan. Uish. Ya. Okey. So Datin juga sebelum ni pernah berkhidmat sebagai last kali sebagai penolong kanan co-curriculum. Ya. Tugas berat tu. Ya. Penolong kanan co-curriculum. So adakah pengalaman itu membantu untuk membentuk cara Datin berfikir, memimpin, menstrukturkan pentadbiran dan akhirnya menjadi calon dalam pilihan raya kali ini? Ya, selepas saya menjadi guru biasa, keluar daripada maktab perguruan, kita diajar di sana macam mana kita memimpin, mengajar, mendidik anak-anak. Dan selepas itu 5 tahun kemudian selepas saya guru sah, saya telah dilantik untuk menjadi penolong kanan co-curriculum bermula di kawasan SK Solomon, iaitu kawasan Tulip. Oh. Ya, di kawasan Tulip, dan saya pernah berkhidmat di situ. Dah nampak lah. Nampak di situ di kawasan Tulip ini sebagai penolong kanan co-curriculum. Di situlah saya nampak kita punya cara kehidupan, kita punya penduduk di situ. Kadang-kadang kita nampak anak-anak kita bersekolah, ada yang tiada kasut, lepas tu tiada selipar. Awal pagi kita nampak mereka langsung tiada bekalan makanan. Ya, jadi kenapa kawasan sini kawasan yang banyak yang ramai yang memang orang susah. Orang susah. Ya. Jadi pengalaman sebagai seorang penolong kanan tu, dia punya sebagai seorang pentadbir, adakah membantu Datin untuk sebagai calon dalam dalam pentadbiran? Saya bukanlah orang bilang tegas, tapi memang kalau di bawah saya itu, jagaan guru-guru saya itu, memang mereka suka kepada pentadbiran saya, cara saya untuk mentadbir mereka lah. Dalam kita membahagikan jawatan itu, kita tidak boleh pilih kasih. Jadi sama orang bilang jawatan itu berat atau ringan, kita kena stabilkan mereka. Jadi supaya kita punya guru-guru di bawah kita akur dengan kita punya arahan, makluman semua. Jadi tiadalah yang memberontak. Iya. Datin sebut mereka suka. Ya. Apakah strategi ataupun apakah keistimewaan pada Datin yang mereka suka tu? Keistimewaan itu mereka suka kepada kita punya cara, orang bilang yang mungkin yang tidak marah-marah lah. Selalu kalau cikgu-cikgu ini memang dorang suka yang kalau kita punya pentadbir tidak marah-marah. Jadi dorang senang untuk mendekati. Iya. Memang Datin jenis yang tak suka marah. Ya, betul. Okey. Alright. Okey. Datin ada pernah memimpin 4 NGO besar di Keningau dan juga maksudnya di seluruh Sabah, pernah memimpin, pernah mengetuai 4 NGO sebelum ni. Ada bagaimana pengalaman memimpin NGO tu membantu Datin untuk memahami keperluan sebenar masyarakat di Don Tulip? Okey, pertama saya wujudkan satu NGO ini fokus kepada wanita kita di pedalaman. Okey, saya punya NGO itu Pertubuhan Sinar Wanita Sabah. Okey, kita punya matlamat ini, kita membawa wanita-wanita kita untuk bersama dalam bersosial, berpersatuan. Sebab bila kita nampak wanita-wanita kita di pedalaman, mereka selalu di dalam rumah tanpa mengetahui apa-apa yang maklumat yang terdapat di luar sana. Jadi kita mengharapkan kita punya wanita dapat berfikir untuk meningkatkan taraf hidup untuk bersaing di luar lah, di luar bandar. Ya. Okey, Datin. 14 penjuru. Ya. 15,000 lebih pengundi kan? 16,000. 16,000 pengundi. Kalau 16,000 pengundi, kita boleh kata agak mustahil untuk mana-mana calon dapat lebih 30% pun sebenarnya. Kalau lihat dari segi struktur, dari segi trend, cara memilih di Sabah ni, kita boleh katakan untuk dapatkan lebih daripada suku undi pun agak sukar sebenarnya. Mana-mana calon pun. Dan Datin berdepan dengan 14 penjuru dan difahamkan pertembungan juga sengit kerana di situ adanya warisan. Ya. Dan ini juga sebenarnya bukanlah kursi kubu ataupun kursi tradisi PKR ataupun PH.
Don Tulit ni. Apa strategi Datin? Sebab sekarang ni pecahan undi begitu besar. Pecahan undi 14 penjuru. Apa strategi Datin untuk memastikan sekurang-kurangnya saya difahamkan dengan 14 penjuru ni dengan 16,000 pengundi, sekurang-kurangnya Datin perlu dapat sekurang-kurang almost 20%. Barulah selesa untuk menang dalam PRN kali ni. So macam mana? Okey. Kita punya Don Tulit ini kita raikan 14 penjuru. Okey, salah satunya adalah saya lah, Pakatan Harapan. Dan kita banyak bertanding bebas juga. Di situ ada 6 orang calon bebas. Ya, 6 orang calon bebas. Dan Datin, sorry, 6 orang itu ada juga yang memang datang daripada parti-parti besar tapi bertanding bebas, bukan? Betul ada. Okey. Okey, 6 daripada bebas tu datangnya daripada parti-parti inilah. Tapi mungkin mereka rasa tidak puas hati kepada presiden. Mungkin itulah sebab mereka ambil inisiatif untuk bertanding bebas. Dan tapi kawan-kawan yang bertanding bebas itu adalah kawan-kawan kita juga, dan kita raikan demokrasi. Okay, kita raikan demokrasi, tapi kita yakin Parti Harapan yang kita bawa ini dapat meyakinkan rakyat. Strateginya walaupun PKR baru bertapak di Don Tulit, tetapi kita mengharapkan rakan gabungan kita di situ dapat membantu dengan ikhlas untuk memenangkan calon Pakatan Harapan. Dan bertuahnya Datin kerana mujurlah dua parti besar, iaitu JRS dan juga BN tidak bertanding bagi menghormati kerjasama strategik antara PKR ataupun PH dengan mereka. Namun saya ingin berkongsi sedikit dengan tuan-tuan. Datin berdepan cabaran besar kerana 6 calon bebas itu juga sebenarnya bukan calon bebas biasa. Mereka datang daripada background politik yang kuat sebenarnya. Jadi, dan saya difahamkan sebelum ini kursi ini dipegang oleh calon star. Ya, calon star. Dan kali ini adakah ada kemunculan semula? Mungkin Pakatan Harapan akan lebih yakin untuk memenangi inilah pilihan rakyat kali ini. Keyakinan itu tuan-tuan ditambah dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim siang tadi di Don Tulit. Special Datin sebab Datuk Seri Anwar sendiri turun untuk memberi suntikan semangat kepada mereka yang bakal mengundi di sini. Datin, setiap kawasan ada isu-isu yang ni. Ada pelbagai isu. Tadi Datin dah kongsikan Don Tulit ialah satu don yang agak pedalaman. Betul Datin. Dan datang tadi dengan apa nama kabus tebalnya, tapi menarik. Bagi kami yang dari KL ni tengok view tu, yang view sangat menarik. Tetapi isunya saya percaya isu tentang isu taraf hidup kot. So apa yang Datin pula dari segi view Datin melihat apakah isu utama yang ada di Don Tulit dan perlu diselesaikan dengan segera? Isu yang utama di kawasan Don Tulit ini apabila saya nampak masa jelajah saya sebelum ini, kita nampak mereka memerlukan ataupun mereka mengharapkan keperluan asas, iaitu jalan raya, infrastruktur dan peluang ekonomi kepada wanita dan anak-anak muda lah setakat ini. Dan fokus utama untuk Transpagalan ini, dan saya maklumkan juga kawasan Tulit ini kita ada berbeza lokasi. Satu lokasi di zon Terus Madi dan satu lokasi di zon Transpagalan. Dan kawasan Transpagalan ini banyak keluhan masyarakat tentang isu bakalan air bersih. Isu bakalan air bersih ini yang bertahun-tahun sudah mereka memohon kepada kerajaan yang silih berganti, tetapi masih belum dilaksanakan. Jadi kita mengharapkan selepas ini kita dapat membantu mereka untuk bersuara kepada mereka untuk diangkat ke atas agar keperluan isu bersih, isu air bersih di kawasan Transpagalan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Datuk yakin mampu menyelesaikannya? Kita yakin dengan kerajaan Pakatan Harapan hari ini, kerajaan Madani, kita yakin dan kita mampu untuk melaksanakan. Baik. Datin, Datin wanita kerajaan Murut.
Ya, saya Kadazan Murut. Oh, dari segi keturunannya. Keturunan. Dan sebagai calon wanita di kawasan pedalaman ni kan, apa cabaran besar yang Datin rasa Datin perlu selesaikan bagi isu wanita? Okey, untuk isu wanita ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah peluang ekonomi kepada mereka lah. Mereka memang sukar untuk mencari peluang ekonomi, dan kita akan laksanakan nanti. Kalau kita menang, kita nampak, saya sudah berjalan di mana-mana tempat di kawasan Tulit ini, saya nampak keperluan mereka iaitu pusat gerai wanita. Okey. Kalau macam pusat gerai wanita ini, kita boleh nampak macam di Kota Kinabalu, kita nampak pasar Pelipin. Pasar Pelipin ini memang terkenal di Sabah. Kenapa ada pasar Pelipin sedangkan pasar dusun kah ataupun pasar Murut tiada? Itu yang kita akan laksanakan selepas ini. Ya. Adakah perlu anak muda di Tulit keluar mencari pekerjaan di luar? Ataupun Datin rasa ada cara untuk memastikan mereka meningkat ekonomi anak muda di sini? Okey, kita harus mencari peluang pekerjaan anak-anak muda kita di kawasan Sabah juga. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah untuk anak-anak muda kita berhijrah ke negeri-negeri lain untuk mencari pekerjaan, dan kita mengharapkan mereka berada di Sabah, dan kita akan janji untuk melaksanakan peluang ekonomi yang terdapat di kawasan Tulit nanti. Datin percaya dan Datin yakin Tulit mampu untuk memberi peluang pekerjaan yang cukup kepada anak muda. Itu kita tunggu nanti selepas menang. Mungkin kita boleh usahakan dapatkan, kita ada kawasan yang kita boleh bangunkan di kawasan Terus Madi, dan kita nampak peluang ada di sana. Apa sebenarnya faktor ataupun sektor ekonomi yang Datin rasa boleh diterokai lagi, boleh dibangunkan lagi supaya ekonomi Tulit ni tertumpu dalam kawasan Tulit sendiri? Mungkin salah satunya adalah sektor pelancongan. Di Tulit, kawasan Tulit ini kebanyakan dia ada wanita-wanita dia memang kreatif untuk membuat kraft tangan. Kraft tangan. Ya, kraft tangan. Saya rasa kraft tangan ini macam sampai di internasional sudah. Ya. Dan Tulit ini terkenal dengan kraft tangan. Jadi kita boleh bawa anak-anak muda kita cari pekerjaan di sana, dan kebanyakan juga di kebun-kebun sawit, mungkin kilang-kilang, mungkin kita boleh wujudkan di situ. Yang ini pun sama dari sini. Ya, apa namanya? Ya, ini rantai manik yang saya pakai ini adalah hasil daripada wanita-wanita Murut. Oh, ini Murut. Di Tulit. Di Tulit. Di Tulit ni. Iya, di Tulit. Okey. Datin, kalau Datin ditakdirkan diberi rezeki menang dalam selepas 29 hari bulan ini, apa yang Datin rasa yang paling realistik, yang paling logik akalnya mampu Datin buat 3 perkara yang Datin rasa yakin mampu dibuat dalam tempoh penggal pertama Datin terpilih? Ya, mungkin salah satunya itu adalah mungkin kita boleh wujudkan pekan kecil lah di kawasan Tulit, terutama di kawasan Terus Madi dan kawasan Transpagalan. Kita memang lihat di sana memang belum ada pekan kecil di situ. Jadi itu satu. Dan yang kedua, mungkin kita boleh tubuhkan satu pusat tuition anak-anak pelajar di kawasan Terus Madi dan kawasan Transpagalan. Sebab kita lihat memang kekurangan guru-guru tuition untuk anak-anak didik kita di situ. Ya. Ada lagi? Sebarang manifesto yang nanti nak share kan? Mungkin kita usahakan untuk wanita-wanita kita lah. Fokus untuk wanita kita, peluang ekonomi mereka yang tadi saya cakap tu kan, yang kita wujudkan satu pusat ataupun gerai khas untuk wanita kita. Baik, Datin. Satu dua soalan terakhir. Datin tadi sebut Datin bukan anak jati sini ya? Datin anak jati Pensiangan. Bukan sini lah. Bukan di Tulit.
bukan di Tulid tapi di kawasan Pansiangan. Pansiangan. Ya, saya sebagai ketua cabang dan ketua cabang itu memang menjaga untuk 3 kawasan inilah. Kawasan Nabawan, kawasan Suk dan kawasan Tulid. Ya. Dalam 14 calon 13 lagi baki calon yang bertanding dalam Dun Tulid kali ini. Siapa yang Datin rasa pencabar kuat bagi Datin? Saya lihat memang semua ada kekuatan masing-masing. Saya tidak boleh cakap siapa yang pencabar yang inilah pertandingan ini. Kita masing-masing ada kekuatan, kita masing-masing ada strategi. Tapi saya yakin saya akan boleh bawa Pakatan Harapan untuk lebih meyakinkan rakyat di Tulid. Ya. Okey, mungkin yang terakhir dari Datin, mungkin Datin nak sampaikan pesanan kepada pengundi-pengundi Dun Tulid khususnya dan Sabah secara umumnya menjelang pilihan yang akan berlaku, undi awal pada 25 akhir bulan 11 dan undian sebenar pada 29 akhir bulan 11. Dengan Datin. Okay, saya Datin Rufina Pangeran memang mengharapkan penyokong-penyokong yang di luar sana, pengundi-pengundi untuk memilih sokongan kepada Pakatan Harapan dan kerajaan yang ada sekarang untuk kita maju ke hadapan, membawa rakyat untuk lebih hidup yang lebih baik. Okey, baik tuan-tuan. Saya Datin orang pertama yang saya jumpa. Tentu sekali dia gemuruhnya ada sebab tak tengok lagi orang lain kan. Okey, tapi saya percaya Datin seorang wanita yang tegas untuk berdepan dengan situasi PRN kali ini. Malah saya pun yakin Datin bukan calang-calang orangnya, kerana Dun Tulid mendapat perhatian khusus oleh Perdana Menteri sendiri yang hadir ke sini pada pagi tadi untuk melihat dan memberi semangat kepada mereka yang bertanding, termasuklah di Dun satu lagi Dun apa? Dun Suk yang ditandingi oleh Barisan Nasional di sana. Tuan-tuan, seperti apa yang tadi saya sudah mukadimahkan, PRN kali ini bukan PRN yang mudah. PRN yang saya kira PRN yang paling mencabar dalam sejarah politik Sabah sendiri. Tidak pernah berlaku dalam Sabah sehingga setiap kerusi bertanding sehingga melebihi 4 penjuru. Dan hampir semua kerusi secara puratanya 5 penjuru ke atas. 10 penjuru, 11 penjuru, sampailah ke 14 penjuru. Dan Tulid tiba-tiba berlaku pertemuan yang sengit 14 penjuru. Paling banyak sekali. Sedangkan Tulid ialah satu kerusi baru yang baru pertama kali dipertandingkan pada tahun 2020. Sama situasi di Tanjung Keramat. Tanjung Keramat pun pertama kali dipertandingkan pada tahun 2020, tetapi kali Tanjung Keramat pun 11 penjuru. 11 penjuru. Saya pelik kenapa tiba-tibanya calon-calon ni ramai tertumpu ke kursi baru ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan podcast NSTP ini, dan kita doakan supaya Datin kekal kuat. Insya-Allah diberi rezeki dan seterusnya dapat memimpin ataupun dapat menjadi wakil yang cemerlang bagi Dun Tulid pada masa depan, insya-Allah. Terima kasih. Tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum.